قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Kata Syekh Abdul Samad Palembang rahimahullah, bermula sunat bagi orang yang puasa itu menyegerakan berbuka dan mentakhirkan sahur. Setengah daripada perkara yang sunat ataupun yang dikatakan sebagai adab-adab ketika menjalani ibadat berpuasa ialah menyegerakan berbuka dan mentakhirkan sahur, yakni dan melambatkan sahur. Berbuka sunat disegerakan, seperti mana Nabi SAW bersabda, ketika mana sampainya waktu berbuka, maka makanlah oleh kamu walau tamratan, sekalipun hanya sebiji tamar. Segerakan berbuka. Ada hikmah dikatakan kenapa disunatkan segera berbuka. Ada hikmah dia. Begitu juga bagi orang yang melaungkan azan. Orang yang melaungkan azan untuk menandakan masuknya waktu maghrib, sunat bagi dia berbuka sedikit sebelum daripada azan. Sunat dia buka sedikit. Jangan bantai martabak dua keping. Bantai martabak dua keping, satu nanti baru azan. Sunat makan sedikit daripada tamar, kemudian azan, ataupun minum air sedikit kemudian azan. Sunat segerakan berbuka. Baik. Apakah perlu kita menunggu sehingga selesainya azan? Perlu ke kita nak tunggu selepas orang dah habis azan baru kita nak buka? Jawapan dia tak perlu. Tak sunat. Yang sunat apabila terdengarnya suara muazzin, muazzin melanggar Allahu Akbar, Allahu Akbar, terus sunat berbuka. Muazzin janganlah test mikrofon waktu tu. Dia main Allahu Akbar, Allahu Akbar, cobaan 1, 2, 3, orang makan dah. Sunat mensegerakan berbuka. Kata dia lagi, dan sunat mentakhirkan sahur. Sahur ni kalau tengok dalam segi bahasa Arab, saharatan. Saharatan ni waktu sahur. Waktu sahur ni maksudnya sebelum daripada imsak. Start daripada nisful lail, pukul 3 pagi ke atas, itu dah dikatakan waktu sahur. Start pada nisful lail. Start daripada 1/3 malam, setengah pada malam tu, sulusail lail, 1/3 malam, pukul 2, 3 pagi tu, naik ke atas pukul 4, pukul 5, itu orang panggil waktu sahur. Sunat kita sahur, takhirkan, lambatkan. Habis itu waktu imsak. Imsak bukan waktu imsak tu masih lagi termasuk di dalam waktu sahur. Imsak tu masih waktu sahur. Sahur ni habis bila? Habis sampai orang azan subuh. Bila orang dapat subuh, habis dah waktu sahur, dah masuk waktu subuh. Sunat takhirkan. Kata dia lagi, dan lagi sunat bagi orang yang puasa itu. Hikmah kita bersahur, Nabi SAW ketika mana bersahur, Nabi memakan 3 biji kurma serta air susu. Itu sahur Nabi. 3 biji kurma itu sebenarnya dah memadai untuk tenaga sehari. Manisnya kurma tadi itu memadai untuk tenaga untuk seharian. Kita kurma last sekali. Waktu sahur kurma, waktu bila makan? Mula-mula sahur makan kurma, ataupun dah ending, dah nak habis pun makan kurma. Dah habis dah. Dah masuk subuh dah. Tak ada subuh lagi. Bila dah habis semua makan, baru makan kurma. Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Yang penting dia ada kurma. Kalau tak ada kurma, makanlah sesuatu yang manis, air susu, tak kisah. Yang penting sahur dalam waktu sahur. Jangan sahur dalam waktu subuh.
Itu kata dia lagi. Dan lagi sunat bagi orang yang puasa itu bahawa berbuka ia orang yang puasa dengan khurma. Khurma. Baca khurma. Buat khurma. Buat tamak. Maka jika tiada, yakni tiada tamak, maka iaitu dengan suatu yang manis. Kalau dah tak ada buah kurma, dah buka puasa kali itu makan dengan sesuatu yang manis. Kenapa mesti kena makan benda yang manis? Syekh Sa'id Badi'uz Zaman, Sa'id Nursi rahimahullahu ta'ala sebut dalam kitab maktubat beliau, antara hikmah makan benda yang manis seperti mana yang diajarkan kepada kita oleh Nabi SAW, hikmah yang paling besar ialah berbuka dengan perkara yang manis itu, kerana ketika mana kita berpuasa, kita menahan diri daripada makan, daripada minum, tahan diri dari membuat apa saja perkara yang boleh membatalkan puasa. Kita bekerja seharian dalam keadaan panas, dalam keadaan dahaga, yang mana kita buat semua perkara tadi itu semata-mata kerana perintah daripada Allah. Allahumma laka sumtu, ya Allah, hanya engkaulah. Kalau tidak kerana engkau, aku tak puasa. Tapi hanya kerana engkau, laka, hanya bagi engkau sumtu, aku tahan puasa hari itu. Ini doa orang kata puasa ni ibadat yang besar. Antara ibadat yang besar, kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi SAW dalam hadis yang qudsi, kullu ibadah, semua ibadat itu Allah Taala berikan pahalanya melalui para malaikat. Kita sembahyang, Allah Taala hantarkan malaikat, wahai malaikat, tuliskan pahala sekian-sekian bagi ke orang ni. Wahai malaikat, balaskan pahala sedekah orang ni. Wahai malaikat, inna shaum, melainkan puasa. Puasa Allah Ta'ala tak suruh malaikat. Maka Allah Ta'ala kata fa'innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu hanya untuk aku dan aku yang layak untuk berikan berapa banyak pahala yang ini. Ini nak cakap hebatnya puasa. Sebab dalam puasa tu, bila kita tengok doa dia, Allahumma, ya Allah, kita seru nama Allah, ya Allah. Dalam keadaan penat, dalam keadaan dahaga, munajat kita kepada Allah, ya Allah, Allahumma laka, hanya untuk engkau. Itu maksud laka, hanya untuk engkau. Sumtu, aku menahan diri daripada makan, daripada minum, daripada apa saja, semua hanya untuk engkau. Kerana apa aku menahan diri hanya kepada engkau, ya Allah. Wa bika amantu, hanya kerana dengan engkau yang aku percaya. Aku tak ada percaya yang lain. Wa bika amantu, hanya dengan engkau lah amantu, aku beriman, aku percaya. Wa ala rizqika, dan ketiga atas rezekimu ya Allah, aftartu, aku berbuka. Bukan rezeki aku tak berhak untuk mendapat rezeki, tetapi engkau memberikan aku rezeki. Nampak? Waktu puasa ni musyahadah, pandangan kita semuanya kullu syai' fa min Allah. Semua perkara yang ada itu datang, nikmatnya itu semua daripada Allah. Nampak? Wa ala rizqika, kata Sayyid Nursi rahimahullah, ketika mana kita sebutkan wa ala rizqika, pandanglah oleh kamu kepada makanan yang kamu nak makan. Wa ala rizqika, dan di atas rezeki engkau yang di hadapan mata ini, aftartu, aku berbuka. Nampak? Wa ala ni'matika ashkartu faj'alni min ibadika syakirin. Ini doa orang yang puasa tadi itu, kalau kita perhatikan betul-betul makna yang termaksud di dalam doa itu, Masya Allah, Masya Allah. Sebab 1 bulan kita melatihkan diri kita bahawa semua nikmat yang datang, nikmat makan yang paling besar sekali bagi kita, nikmat yang paling besar bagi kita, nikmat makan. Nampak? Nikmat makan yang paling besar. 1 bulan Allah Ta'ala kita train
nafsu kita bahawa semua nikmat yang kita makan selama ini adalah daripada Allah. Sebulan kita berlatih untuk kita nak bawakan kepada 11 bulan yang akan datang. Tapi sayang, raya pertama dah fail. Lepas orang takdir raya dah tak ingat dah. Wa'ala rezeki ka'abtau tu dah hilang dah. Lomang 4 batang habis makan satu je. Belum semayang raya lagi, takkan mandang bakal lomang. Tak? Habis semuanya sosah ke dia. Habis buku. Allahuakbar. Nah, kata Syekh Bali Al-Zaman Syekh Nursi di dalam kitab maktubat beliau lagi, kalau kita nak tahu bahawa rezeki ini datangnya daripada Allah, wala siyama an tushahida mubailal maghrib anna an-nasa qad istama'u ila ta'amihim. Kalau kamu nak tahu lagi betapa besarnya rezeki Allah kepada kamu, kamu lihatlah pada ketika mana hampir maghrib di bulan puasa. An-nas, ketika itu kamu melihat manusia sedang ijtama'u ila ta'amihim. Mereka sedang berkumpul di hadapan makanan-makanan mereka. Atas meja tu nak cakap apa yang tak ada. PKP ni mungkin kuranglah sikit. Ke sama je. PKP tu macam mana? Sama je ke? Sama tak? Nak? PKP tu pakai COD kan? Orang yang hantar. Sama juga. Nak? Tengoklah di atas, kalau kamu jadi burung helang, kamu cabut semua atap-atap yang ada di kawasan rumah manusia ni, kamu melihat manusia ini ijtama'u ila at'imihim. Mereka berkumpul di hadapan makanan, walam ya'kuluna ta'amahum, dan kamu melihat mereka tidak makan makanan yang mereka beli tadi. Beli saja. Betul tak? Di bulan puasa kita nak latih. Nikmat ini datang daripada Allah. Kita beli makanan, beli kat bazar Ramadan, bawa 50 habis, bawa 100 habis. Nak cakap punya banyak kita keluar. Yang kita rasa, kita sangkakan bahawa rezeki itu adalah rezeki kita. Ketika mana kita letakkan di atas, tengok je. Kan aneh tu. Semua duduk depan makan. Si kecil nak ambil, jangan ambil. Nampak? Anak tu baru nak pegang air, sabar, jangan minum dulu. Ka'annahum yantaziruna izni min syai'. Seolah-olah mereka itu sedang menunggu satu keizinan daripada seseorang yang mengizinkan kamu makan. Kata Syekh Nursi, seolah-olah seorang sultan yang memanggil segala fuqara datang ke istana. Sultan itu menjamukan makanan di hadapan fuqara, di hadapan orang fakir ini penuh segala makanan. Seolah-olah sultan itu, orang fakir ini semua sedang menunggu arahan. Bila agaknya tuan sultan ini nak bagi kita makan. Semua tak sabar nyam-nyam. Kemudian ketika pada faida adzina lahum, ketika mana sultan itu katakan, wahai hamba-hambaku sekalian, engkau telah menahan diri daripada makan dan minum bermula daripada pagi sampai ke petang itu liajli, kerana aku. Seolah-olah tu sultan berkata macam tu. Seolah-olah Allah Ta'ala berkata begitu. Engkau telah menahan diri daripada makan dan minum, dan engkau telah berletih berpenatan hari ini hanya semata-mata kerana aku. Engkau buat ibadat kerana aku. Kamu bertadarus pada siang hari kerana aku. Kamu mencari nafkah untuk anak isteri kerana aku. Kau sanggup tak makan? Maka sekarang ini dengan keizinan daripadaku, makanlah kamu daripada makanan yang aku telah berikan kepada kamu. Seolah-olah itulah ibarat daripada apabila Bilal melaukan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika mana Bilal melaukan Allahu Akbar, Allah Maha Besar yang mengizinkan kamu makan pada hari ini. Wahai manusia, wahai orang yang beriman, sekarang ini izin kamu untuk makan daripada Tuhan. Maka kita seolah-olah kita makan itu, makan dapat keizinan, nikmat, merasai nikmat daripada Allah. Maka itu sebab sunat bermula dengan makan yang manis. Nampak?
Isyarat pada kata manisnya sesuatu makanan, satu nikmat itu apabila kita sandarkan nikmat itu kepada yang memberi nikmat. Sangat-sangat manis. Kita sandarkan nikmat itu kepada yang memberi nikmat. Kan manis tu. Ada dua manis di situ. Manisnya kurma itu satu sudut dari segi zahir. Manis yang kita paling seronok apabila makanan, rezeki yang dimakan itu dapat bersambung dengan Al-Mun'im yang memberi nikmat kita pada hari Allah. Itu latihan. Sebab itu Nabi SAW mengatakan sunat bagi kita berbuka dengan sesuatu yang manis. Ada perkara di sebalik manis tu. Nampak? Kita dilatih perkara itu hari demi hari, cukup 30 hari. Kita dah belajar bagaimana erti sebenar-benar bersyukur. Sebab itu kalau orang lepas habis puasa, lepas habis iftar, setelah mana dia iftar, makan sesuatu yang manis, minum air masak, manisnya tadi itu membara di hati, keseronokan dapat berbuka, merasai nikmat yang diberikan oleh Allah. Tak sabar dia untuk berhadap kepada yang memberi itu pula. Naik satu level pula. Dapat nikmat kerana nak presentkan, nak persembahkan, nak berjumpa dengan yang memberi nikmat. Maka orang yang berpuasa itu setelah daripada iftar, tak sabar-sabar dia nak tunggu pergi ke sembahyang maghrib. Nampak? Bila takbir Allahu Akbar, sekarang ini aku sedang berhadap kepada Tuhan yang memberi nikmat tadi, Allah. Nah, ini ibarat daripada sebab itu semua apa yang amalan yang kita buat, semuanya ada hikmah. Hikmah yang sangat besar. Mana? Kata musannif rahimahullah, maka jikalau tiada dapat yang demikian itu, kalau kita nak cari benda yang manis tak ada, kurma tak ada, maka sunat berbuka dengan air. Kenapa dipilih air? Persoalan itu. Kenapa ulama mengatakan kalau sekiranya kurma kita tak ada, benda manisan-manisan kita tak ada, kalau tak ada, pergilah berbuka dengan air yang mutlak. Minumlah air kosong. Kerana apa? Kerana isyarat pada kata air itu suci lagi menyucikan. Mutlak air itu. Maka apabila kita teguh air yang mutlak, maka keimanan kita akan jadi mutlak. Maksud mutlak ini apa? Kenapa dikatakan air ini air yang mutlak? Kerana air ini tidak dicampur. Nampak? Itu kata dikatakan mutlak. Air ini tak dicampur dengan apa-apa, maka air ini bahasa Inggeris kata pure. Air ini air mutlak, tak dicampur. Isyarat pada kata dengan minum air mutlak itu, mudah-mudahan iman kita tidak ada lagi syirik dengan Allah. Nampak? Seperti mana air yang mutlak. Kalau kita tengok semua ibadat, banyak ibadat kita berkait dengan air. Nak sembahyang mesti dengan air yang mutlak. Nak ambil wuduk mesti dengan air yang mutlak. Nak buat apa saja, nak angkat hadas mesti dengan air mutlak. Kerana apa? Manusia itu diciptakan oleh Allah Ta'ala mutlak. Tak ada benda lain, tak ada campuran. Kita ni asal hidup kita tidak ada campuran. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Nabi SAW bersabda, setiap anak yang dilahirkan itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Maknanya tidak ada campuran. Yang menjadikan campuran itu adalah kita sendiri yang campur. Kita sendiri yang ada syirik dengan Allah. Kita sendiri ada syirik khafi dengan Allah. Kita yang campurkan hati kita dengan benda-benda yang kamu tak tahu. Nampak? Sebab itu isyarat, kalau tidak ada manisan, tidak ada kurma, maka sunat kita berbuka dengan air. Macam-macam menjaga. Dulu ingat dulu Tuan Taifur Mawardi ada cerita dulu, kisah mana seorang suami isteri ni berbalak. Suami isteri ni bergaduh.
Jadi bergaduh ni sampailah satu tahap si suami ni taklid pada isteri. Dia kata apa? Dia kata kalau sekiranya aku buka puasa dengan sesuatu yang sejuk atau panas, maka engkau akan tertawa. Dahsyat suami. Kekeng doa. Tapi dia tak sedar, dia taklid tu makan diri. Bulan puasa gaduh. Si suami ni kata kalau sekiranya aku makan hari ni lah, sesuatu yang sejuk ataupun sesuatu yang panas, makan minum tak kira, engkau akan diceraikan. Nah, maka kita faham taklid ni mana boleh taklid balik. Nah, kalau hari tu elok sampai waktu berbuka, suami menalik. Tahu menalik? Risau. Pasal gelantang kata menalik. Dia risau si suami. Sebab apa tengok isteri makan sedap-sedap? Dia tak boleh makan. Nah, kalau makan benda sejuk, bini makan benda panas, bini tercerah juga. Dah nak makan benda ni. Nak makan kurma tak boleh, minum air masak tak boleh, nak buat benda semua benda tak boleh. Sudah kan. Lah kali bila sampai pukul 7, naik pukul 8, pukul 10, dah suami lembik kepada tahu lah mana. Dia telefon. Dia telefon kata, dia kata cepat. Nah, kalau saya buka puasa sejuk atau panas, kamu ya tahu kata, nak tanya dah sekarang ni dah makan ke belum? Dah makan lagi ni. Nak buka puasa mana ni tak boleh makan ni. Kata ibu kata mutalib setiap sepanjang ataupun sehari. Kalau kerja sepanjang Ramadan, ngakui tak makan kau sudah. Nampak? Dia kata ginilah. Kalau kamu nak buka puasa juga, nah kamu nak patahkan taklid tu hari ni lah. Nah, kalau nak kamu berdak lagi ni. Batal juga puasa kan? Nah, itu ialah cara jalan untuk buka puasa hari ni. Nah, kalau tak ada, tak makan sampai bila. Nak terpaksa lah bersama dengan isteri lepas tu ramai. Tak ada jalan nak buka puasa. Jangan buat itu. Kan? Itulah tak dia benda makan diri. Bini tu ada sate pangang, pangang sate ni. Qala al-muallif rahimahullah. Dan sunat dibaca pada ketika berbuka itu Allahumma suntu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ala rizqika aftartu faghfirli. Nah, Allahumma laka suntu, ya Allah, hanya bagi engkau aku berpuasa. Wa bika amantu, kaulah aku beriman. Wa alaika tawakkaltu, dan hanya di atas engkau sahajalah aku bergantung. Wa ala rizqika aftartu, dan di atas rezeki yang telah engkau berikan aftartu aku berbuka. Faghfirli, maka ampun olehmu akan daku. Ini doa yang dibaca ketika berbuka puasa. Nah, masalah doa ni pun ada juga beberapa ulama yang menyatakan kaifiat. Sebahagian daripadanya seperti mana yang diamalkan oleh beberapa ulama di bahagian belah Turki dulu, doa buka puasa ini dibaca ketika mana kita sedang makan. Nah, ada kata sedang makan. Waktu tengah-tengah makan tu kita baca doa ni. Ada yang kata dibacakan doa ini sebelum daripada makan. Nah, kita biasa waktu bila baca? Sebelum pada makan, betul tak?
Sebelum makan, ambil itu buah kurma ke apa saja, kita baca doa Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizqika afautu bi bidika Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Nah, itunya masuk dulu. Kalau belah mazhab belah sana, benda ni tak ada masalah. Kaifiah dia ada rupa wajah betulnya juga. Kalau kata baca sebelum makan, ada rupa bentuk wajah kata betul. Kalau baca tengah-tengah makan pun ada rupa bentuk juga. Nah, sebab apa? Sebab kita nak makan, ketika mana kita sedang makan, baru kita merasai nikmat. Bila merasai nikmat itu, baru kita baca doa. Nah, ketika mana sedang makan, kalau orang belajar Istanbul tempat saya belajar dulu, waktu tengah-tengah makan nanti, baru seorang angkat tangan baca doa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Ya Allah, Engkau hanya dengan hanya kerana Engkau lah kami telah berpuasa. Sumtu tu dalam bahasa Arab maknanya fi'il madhi, maknanya perbuatan yang telah lepas, maknanya sudah berpuasa. Maksud sudah berpuasa berarti sekarang itu sedang berbuka. Itu maksud sudah berpuasa. Nah, contoh kita katakan orang pergi ke bandar kan. Kita katakan Tuan Pengurusi kata pergi Pekan Seremban, balik. Kita tanya, Tuan Pengurusi dah pergi ke belum? Dia kata saya dah pergi. Maknanya pergi tu dah selesai ke belum? Selesai lah, sekarang balik. Nampak? Bila terjemahan Allahumma laka sumtu, ya Allah hanya bagi Engkau sumtu, telah aku puasa. Aku dah puasa dah. Wa bika amantu, kerana dan dengan Engkau lah aku beriman. Wa ala rizqika aftartu, dan di atas rezeki yang telah Engkau berikan ini aku telah berbuka. Aftartu guna fi'il madhi. Maka orang ulama belah sana kata doa iftar ini dibaca pada ketika makan, ketika ni. Nah, ketika sedang tengah-tengah makan. Maknanya kalau kita kat makan buah kurma sebiji baru baca doa. Nah, ataupun setengah kata baca sebelum daripada berbuka. Allahumma laka sumtu, ini seperti mana kita amalkan. Kenapa dibaca sebelum berbuka? Kerana orang panggil takriban, benda sesuatu yang sudah hampir tiba, sangat-sangat hampir. Nah, macam kita katakan ayat ketika mana qamat, bila kata qad qamatis salah, sungguhnya telah hampir waktu sembahyang. Qamati itu kalau ikutkan fi'il madhi. Bila fi'il madhi memberi makna telah lepas, takkan kita nak katakan sesungguhnya telah lepas waktu sembahyang. Orang dah sembahyang belum? Tak sembahyang lagi. Nak bagi tahu bahawa benda itu sangat-sangat hampir. Maka kita baca gunakan dengan faedah fi'il madhi juga. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu wa alaika tawakkaltu kafili. Tak, sama je, tak ada masalah. Fadilah waktu bila nak baca. Nah, ada sebahagian juga baca lepas daripada makan. Nah, ada baca lepas pada makan, ada baca sebelum makan, ada yang baca tengah makan, ketika makan. Kata dia lagi, dan sunat dan lagi sunat memandi janabah. Warna gitu putih mandi dulu. Dan lagi sunat memandi janabah dahulu daripada terbit fajar. Ini bagi orang yang berjunub di bulan Ramadan. Kalau junubnya di tengah malam, sunat mandi janabah, mandi junub sebelum daripada terbit fajar, sebelum daripada masuknya waktu subuh. Nak mandi junub awal. Nah, boleh tak nak mandi junub lepas pada tu? Boleh. Tapi dikhawatiri batal puasa. Nah, boleh kalau nak mandi pukul 8, pukul 9 pagi, mandi boleh. Tapi takut-takut kalau air termasuk di dalam rongga yang terbuka, jawapan dia batal puasa. Batal tu. Dan lagi sunat mengekali atas sembahyang tarawih, iaitu 20 rakaat. Dan pada tiap-tiap 2 rakaat memberi salam. Nah, setengah perkara yang sunat ada puasa ialah mengekali atas sembahyang tarawih. Nah, sembahyang tarawih sembahyang yang hanya dilakukan pada bulan Ramadan. Bulan lain tak ada sunat sembahyang tarawih ni.
Sunat sembahyang tarawih, sembahyang tarawih. Tarawih itu dengan makna rehat. Kenapa dikatakan tarawih? Tarawih ini ada dua makna. Satu, ulama mengatakan buat sembahyang tarawih ini 20 rakaat dengan 2 berarti 10 kali sembahyang. 10 kali 2 20, campur 3 witir jadi 23 rakaat. Buat sembahyang 2 rakaat kemudian rehat. Buat lagi 2, rehat. Buat lagi 2, rehat. Maka rehat antara dua sembahyang itu oleh kerana banyaknya rehat berlaku, maka dinamakan sembahyang itu sembahyang tarawih. Maknanya sembahyang yang mempunyai rehat antara dua sembahyang. Nah, kalau kita di Malaysia ni antara dua rehat tu biasa ada doa, ada selawat. Nah, di belah-belah Nusantara. Tak ada belah-belah Nusantara dia. Bukan belah-belah Nusantara, tuan-tuan. Nah, janganlah kita anggap orang yang kata, orang baca selawat, Alhamdulillah minallah wa ni'mah, Allahumma salli ala nabiyina habibina jamil Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini belah Nusantara aja. Mana ada belah Nusantara? Siapa kata belah-belah Nusantara tu? Saya belajar di Turki lagi dahsyat. Di Turki kalau sembahyang tarawih antara dua sembahyang itu selawat dia lagi panjang pada kita. Nampak? Lagi panjang kedua dia pada kita baca Allahumma salli ala sayyidina 3 kali ulang. Agak-agak lama tu sejam. Lama tu. Nah, antara dua sembahyang baca selawat. Mana ada Nusantara? Turki tu Nusantara tu. Nampak? Pada pandai dia kata dia bukan Nusantara, dia buat Nusantara mana? Dekat belah-belah Yaman ada buat, belah-belah Jazirah sebahagian daripada Jaziratul Arab ada buat. Dekat belah-belah Morocco ada buat selawat antara dua ni. Ada setengah tu kat belah-belah Maghribi bukan selawat, setiap 2 rakaat zikir, setiap 2 rakaat zikir. Ambil pandai kata belah Nusantara ada selawat. Mana ada? Itu masuk tarawih, rehat antara dua sembahyang. Itu satu makna. Satu lagi makna, ini makna yang diberikan oleh ahli hukama. Yang tadi ni diberikan ahli zahir. Ahli zahir ni ulama kata kenapa dinamakan tarawih? Kerana sebab antara sembahyang dua sembahyang tu adanya rehat. Adanya rehat. Jadi bila banyaknya rehat di celah-celah sembahyang maka dinamakan tarawih. Rehatlah sekejap minum air apa boleh tak? Ada setengah dari segi ahli hukama yang menamakan sembahyang di tarawih kerana hakikat daripada diri sembahyang itu sendiri adalah rehat. Sembahyang itu sendiri adalah rehat. Para ashab, orang-orang soleh, orang-orang yang soleh berehat mereka itu dengan ibadat. Orang soleh, orang-orang soleh, orang-orang para awliyaillah, para sahabat, para ulama dan sebagainya, mereka berehat dengan ibadat. Ibadat itu sendiri rehat. Berdasarkan hadis Nabi SAW, ketika para sahabat berkumpul, maka Rasulullah berpesan kepada Sayyidina Bilal bin Rabah, "Ariqna ya Bilal, ariqna ya Bilal, ariqna ya Bilal." Rasulullah berkata pada Sayyidina Bilal, "Wahai Sayyidina Bilal, rehatkan kami sekarang ni, rehatkan." Ariqna, apa isyarat apa? Isyarat pada kata Rasulullah semua sembahyang. Sembahyang itu sendiri adalah rehat. Wa fi riwayatin ariqna bis salah ya Bilal. Wahai Bilal, rehatkan kami dengan sembahyang. Sembahyang itu merupakan rehat. Sebab apa? Apabila difikirkan hakikat secara hukama, secara hikmah, kita ini Allah Ta'ala kata wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku jadikan manusia dan jin melainkan tujuan utama kejadian kita ini ialah semata-mata untuk beribadat. Tidak dijadikan ikan itu melainkan tempatnya di dalam air. Berarti ikan kalau bertemu air baru dia tenang. Kan rehat tu namanya. Burung kalau kita lepaskan daripada sangkar dia terbang. Itu namanya rehat. Itu tempat dia. Kita dijadikan oleh Allah ialah untuk ibadat. Berarti kalau kita tidak bertemu ibadat, kita tidak akan tenang. Tapi sekarang terbalik. Bila sembahyang waktu tu orang gelisah.
Bila imam Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru tak sampai 10 saat, mana lama dah potong gini. Nampak? Seolah-olah ikan tu bila kita lopas dalam air, bila lah air ni akan keluar daripada air ni, ada tu ikan hidup. Ya? Ikan ni malah lain nak keluar air. Kita ni kalau tak bertemu air, ikan tak bertemu air, kita tengok macam mana rupa ikan tu. Nah, menguap-nguap ikan tu. Nah, tak cukup nafas. Kita sepatutnya macam tu. Bila tak jumpa ibadat, berarti kita akan gelisah. Mana bila ni tak azan-azan lagi ni, itu baru betul. Ini lagi dah ni kejap-kejap azan. Kejap-kejap azan. Terbalik ke nama ni. Nampak? Itu setengah daripada maksud yang ada di sebalik kata arihna, sembahyang sunat tarawih. Nah, tarawih itu antara sebab maknanya ialah dengan makna rehat. Rehat itu ada dua makna. Orang-orang yang soleh memahami makna rehat itu ialah rehat yang sedemikian. Kata Syekh Badruddin Al-Hasani rahimahullahu ta'ala, ketika mana aku berada di dalam sembahyang, fanasitu kulla sa'atin wa ta'amin wa masyi wa kulla amri dunya. Kata Syekh Badruddin Hasani, ketika mana aku masuk di dalam sembahyang, aku dah tak ingat masa, dah tak ingat makan, dah tak ingat nak berjalan, dah tak ingat nak pergi sana, pergi sini. Itu orang apa tu orang panggil kalau orang yang tak ingat benda. Kalau situasi kita lah, bila keadaan kita ni, kita lupa masuk, kita lupa makan, lupa minum, lupa apa semua benda kita lupa. Waktu tidur, betul tak? Tidur tu kan rehat tu kan. Nampak? Waktu ada orang tidur tu ingat masuk. Cuba try tidur ingat masuk. Agak-agak boleh tidur. Waktu tidur teringat nak makan, agak-agak boleh tidur. Tak boleh tidur. Orang dah tidur ni kalau dah berdongkor tu maknanya dah hilang alam tu. Nah, orang kata dah berpindah alam tu. Kalau taklah buat cakap lapor, tak dengar tau. Nampak? Itu maknanya orang tu sedang rehat. Kata Syekh Badruddin Al-Hasani, ketika mana aku sedang sembahyang, aku tak ingat dah masa pukul berapa, aku tak ingat. Sehingga kan aku sembahyang tarawih, aku tidak sedar tarawih aku hampir-hampir subuh baru habis. Dia tak sedar sembahyang tarawih pukul berapa habis. Sudah sedar pun dah nak subuh dah. Tu kalau kita. Nah, kita dah terima kalau kita terima. Main tarawih sampai subuh. Nah, cukup keras sekali. Tengoklah kali imam seorang tinggal. Nampak Syekh Badruddin Al-Hasani orang yang soleh, sangat-sangat soleh, sehingga dalam beliau ini Allah Ta'ala sifat Ar-Rahim, sifat yang kasih sayang ada pada dia. Satu hari Syekh Badruddin Al-Hasani cakap orang baik. Nah, dia ni orang baik, orang yang sangat-sangat soleh. Ketika mana dia keluar di bulan puasa, ketika mana pada tahun kematian, kewafatan beliau, ketika tahun dia mati, dia mati bulan puasa. Ketika mana dia berjalan di pasar di Dimash, beliau berjumpa dengan seorang padri, ya, padri Nasrani. Jadi anak-anak murid dia ikut sekali dengan guru. Nak syekh besar, Syekhul Islam. Setengah ulama kata khatimatul muhaddithin. Dia ni adalah penutup bagi segala ulama-ulama hadis. Syekh Badruddin Al-Hasani Al-Dimashqi. Beliau ini ketika mana berjalan berjumpa dengan seorang padri. Bila jumpa dengan padri, dia kata padri, wahai padri, tolong doakan aku. Nah, tolong doakan untuk aku. Nah, jadi kata murid tadi, wahai syekh, kenapa minta doa dengan padri? Ulama lain kan ramai lagi. Nah, kenapa mesti minta dengan padri? Nah, kalau mesti maknanya bila dia terjumpa dengan padri itu, dia jumpa padri, dia kata, wahai tuan padri, tolong doakan untuk saya. Nak anak murid bising. Nak betul sekali tengok. Kita cuba boleh. Nak bang, doakan saya bang, doakan saya bang. Nak gila ustaz ni. Dia kali tu. Nak kata Syekh Badruddin Al-Hasani kepada anak murid semua gelitik. Aku guru syekh ulama muhaddis minta doa daripada orang yang Nasrani. Kata Syekh Badruddin Al-Hasani, wal khatimatul majhul. Itu dia jawab pada anak murid. Nangis anak murid dia semua.
Al-khatimatu majhul. Kesudahan kita ni semua tak tahu. Barangkali dia ni kafir, barangkali dia mati dalam Islam. Dah sekali ending kita tak tahu. Aku ini orang yang ada ibadah, kita tak tahu ending kematian aku macam mana. Barangkali aku mati tidak beriman. Al-khatimatu majhul. Nampak? Kita tak tahu kita ni ibadat macam mana, kita tak tahu penjudah kita, hujung kita macam mana. Kita ni iman masih ada lagi ke tak tahu. Kita tak tahu. Kita dah kata orang tu, orang ni kafir, kita tak tahu ending dia mati ikut sesat, dia mati beriman, dia masuk syurga, kita berlaku. Nampak? Ini orang panggil ulama Syekh Badruddin Al-Hassani, orang yang sangat saleh. Idza kunta salihan fala tabta'id min as-salihin. Kalau kita rasa kita ni tidak ada orang yang soleh, maka jangan kamu lari daripada orang yang soleh. Ini pesanan dia. Kalau kita minta, kita rasa saya bukan soleh, walaupun nama Haji Saleh, saya bukan soleh. Ya. Kalau tak bertanya minas solehin, jangan kamu pergi lari daripada orang soleh. Nampak dah tahu diri itu tak soleh, pergilah dekat adik. Ini dah tahu tak soleh, pergi lagi. Bila macam kita. Kan? Qala al-muallif rahimahullah, kata dia lagi, dan lagi sunat pada bulan Ramadan itu membanyakkan memberi bersedekah dan membaca Al-Quran dan zikir. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, la yanbaghi an taqtasira ala shaum Ramadan fatatruka at-tijarata bin nawafil wa kasbat darajati al-'aliyati fil faradisi. فتحسر إذا نظرت إلى منازل الصائمين كما تنظر إلى كواكب الدري وهم في أعلى عليين. Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini banyak kelebihan puasa ini. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وحفظ المرسلين وإكرام الملائكة المقربين ولا تحرمنا أنفسنا طرفة عين يا رب العالمين. غفر الله له ولوالديك جميع المسلمين بجاه سيد الأنبياء والمرسلين وأولياء الله الصالحين آمين. نفعنا الله وإياكم بما نفعنا لرسوله الجواد الكريم. ولا حول ولا قوة إلا